Okay, live. Wah, not Gunster style. Anda menang nombor 1. Orang yang pertama. Oh, love. Hai Lisa. Hai Fina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam awal. Waalaikumsalam. Hello. Salam awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Awak nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada semua follower awal yang sentiasa berada di belakang saya, yang sentiasa sokong saya, yang sentiasa orang kata tak jemu-jemu lah support awal career saya daripada saya bujang sampai sekarang. Thank you so much. Maaf zahir batin sekiranya ada terkasar bahasa, terasa ter lah sepanjang kita berkenalan kan. Waalaikumsalam. Macam mana Hari Raya? Okay. Saya punya raya biasa-biasa je. Pertama biasalah kat rumah mak, kat rumah mertua. Lepas tu nak dijadikan cerita. Sebenarnya saya baru je balik daripada COVID. Ini yang saya tak share dengan orang kan, sebab something yang macam personal. Saya dan juga beberapa anggota keluarga kena COVID. So basically we spend the last 2 weeks home quarantine, duduk kat rumah, spend time dengan anak-anak, dan juga kita orang kata ambil masa lah untuk spend time dengan diorang. Okay lah, kita straight to the point lah. Okay, hari ni gempa. Saya telah pun hadir ke Mahkamah Magistrate Petaling Jaya. Saya dijemput untuk ke sana untuk sebutan kes saya, di mana saya ada satu kes yang difailkan kepada saya atas Akta 427, Akta Khianat katanya kan. Okey, ramai yang saya tahu orang baca, bila saya baca paper semua, bila saya baca blog semua, okey, awal syari khianat. So saya bukan nak memperbetulkan apa, tapi itu adalah akta yang digunakan. Saya pun faham rakan media yang datang pagi tadi pun tak sempat nak borak dan sebagainya kan. So dia orang pun macam apa yang diberitahu ataupun apa akta yang dijatuhkan tu, itulah dia. So khianat tu bagi saya agak keras lah, tapi nak buat macam mana kan, tu akta. Tapi sebenarnya apa yang berlaku, okey, macam ni cerita dia. Semua tahu saya pindah rumah kan. So saya baru saja berpindah di rumah baru. Ni rumah baru ni kan. So basically 3 months, 3 bulan sebelum raya itu kita orang berpindah, ambil kesempatan nak pindah rumah baru, akhirnya siap. So bila dah pindah ni kita banyak proses lah, tu kan, proses pindah rumah dan sebagainya. So pindah tu bermaksud kita dah duduk rumah baru, kita tak adalah macam pindah sepenuhnya. Ada lagi barang-barang saya dekat rumah lama dan sebagainya. So saya dengan Syah, kita ada plan untuk rumah yang lama ni. So kita orang tak nak kata berpindah 100%. So most of the barang kita masih lagi letak kat situ, kita masih simpan barang-barang lama, lila, baju-baju yang orang kata tak muat kat rumah ni, kita simpan kat sana. Saya buat rumah kedua saya. So I think ada sedikit salah faham di mana mungkin lah kan, tempat saya tinggal yang lama tu ingat kita orang dah pindah. Okey lah, nak jadikan cerita, bila kita dah duduk rumah baru ni, banyak benda-benda yang kita kena buat kan. Ada yang macam bocor, ada yang nak kena water heater, nak kena betul dan sebagainya. Banyak lah kata benda-benda yang perlu kita berikan perhatian kat rumah baru ni. So sampai saya kadang-kadang terlupa yang saya punya rumah lama kat sana. So saya 3 bulan dah tak balik ke sana. So nak raya itu, saya adalah nak balik ke sana untuk ambil barang. Tiba-tiba bila saya nak balik ke rumah tu, saya punya access card nak masuk dah tak boleh. So saya kata asal tak boleh masuk. So saya tanya guard tu, dia kata okay, kena check dengan management. So saya pun pergi berjumpa dengan management dan saya tanya, kenapa access card saya tak boleh guna kan. Dia kata okey lah, ada beberapa bulan tak bayar. Sebab saya dah tak lama tak balik kat situ, saya pun terlupa lah nak bayar kan. So saya cakap okey lah, minta maaf lah, nanti saya akan settlekan semua bil tu. Tapi sekarang ni saya nak masuk dalam rumah, nak ambil barang, ada tetamu saya pun nak datang nak ambil barang. Dia kata tak boleh, kena settlekan dulu baru boleh masuk. Saya kata macam mana, bagilah saya masuk dulu, sebab kita dah janji dengan orang dan sebagainya. Orang pun ada plan. So saya minta jasa baik untuk bagi kelonggaran lah untuk saya masuk. Tak boleh juga, tak boleh bayar baru boleh masuk.
Saya kata tolonglah sebab kita berpuasa. Okay, nanti saya akan settlekan. Sebab saya duduk situ, rumah tu saya beli dah 14 tahun. Saya adalah merupakan pemilik rumah tu. Saya duduk rumah tu 14 tahun. So far, saya pada bujang, saya berkahwin dengan Syah, saya ada anak Lara, saya ada anak Lila. Tak pernah sekalipun timbul isu tak bayar management fee. Saya duduk situ every month without fail, saya bayar management fee. Anak saya hari-hari main dekat playground. Isteri saya hari-hari pergi gym kat situ. Anak saya hari-hari tuition dekat library dekat kawasan perumahan tu. So kita memang gunakan facilities kat situ. So memang tak ada isu lambat bayar ada. Kadang-kadang saya busy, sibuk kita terlupa. Lambat bayar ada, tapi tak pernah tak bayar. Okey. Kadang-kadang saya bayar 2 bulan, kadang saya bayar 4 bulan. Kita duduk situ kan. So management fee tu dalam RM700 sebulan. So saya bayar. So dah 14 tahun duduk situ. Tak ada isu tak bayar management fee. Cuma bila saya dah berpindah, saya terlupalah nak bayar sebab dah tak duduk situ lagi kan. Tapi rumah tu tetap rumah saya. So saya cakap dengan baik dengan orang. Saya kata, why don't you just allow kita nak buat apa, ambil barang dan sebagainya, nanti kita akan settle. Tapi saya rasa mungkin permintaan saya tu tak dapat sambutan ataupun orang kata tak ada budi bicara lah. Tak ada macam nak cakap, tak ada tolak ansur antara pemilik rumah dan juga management company yang manage kawasan tu. Daripada situ timbulnya saya rasa macam, saya nak balik rumah saya ni, saya nak ambil barang saya, nak raya ni kan, ada barang-barang yang saya perlukan. So saya kata kalau tak masuk nanti saya masuk sendiri, saya kena buka pintu tu. So daripada situlah saya mengambil tindakan, saya alihkan sikit. Okay, saya alihkan pagar tu, saya masuk, saya panggil guys saya masuk, saya tutup balik pagar tu menggunakan tangan saya. Saya tidak menggunakan kenderaan, saya tak langgar macam apa yang dilaporkan oleh setengah blogger ataupun news. Saya tak menggunakan kereta, saya dah langgar palang tu sampai rosak, tidak sama sekali. Apa yang saya lakukan, saya drive, saya pergi depan tu, saya turun daripada kereta, saya alihkan palang tu, palang yang macam dekat tol tu, saya alihkan, saya masuk, saya tutup balik dengan tangan saya masuk rumah saya. Itu sahaja tindakan saya. Jadi saya kesal apabila tidak mendapat tolak ansur daripada pihak management akibat daripada kekhilafan saya. Saya tak menidakkan benda tu. Saya tak menidakkan yang kata saya tak bayar management tu, betul tak? Itu adalah khilaf saya. Tapi kita dah duduk situ 15 tahun dan saya merupakan owner kawasan tersebut kan. So itu antara benda yang saya rasa macam terkilan lah. Saya bukannya orang kata mungkin dia stres kot, mungkin dia rindu kat saya ataupun dia sedih saya tak duduk situ lagi kan. So itu antara benda yang terjadi. So bila saya dah masuk, semua dah settle, saya baru tahu yang rupanya mereka buat laporan polis akibat saya masuk ke rumah saya sendiri. Can you process that? Boleh tak? Boleh tak faham? Saya pun macam, dia macam nak gelak pun ada, nak nangis pun ada. Macam, aku masuk rumah aku sendiri, aku bawa masuk tetamu ke rumah aku, salah ke? Kan? So, tapi nak buat macam mana? Saya kat sini bukan nak menidakkan sebab benda dah jadi dah pun. Tapi saya cuma nak memperbetulkan beberapa orang yang katakan saya buat khianat kat tempat awam. Saya adalah pemilik secara, macam nak cakap pada setiap masa yang material, saya adalah merupakan pemilik rumah tersebut. Saya beli rumah tu dengan hasil titik peluh saya. Saya bayar management fee tiap-tiap bulan kecuali beberapa bulan bila saya dah pindah tu. Itu je silap dia kat situ. Tapi sebagai pemilik rumah, saya rasa harus ada sifat tolak ansur, ada sifat harus ada sifat give and take. Sebab kalau saya pindah sekalipun daripada rumah tu, kalau saya nak sewakan rumah tu, saya tetap kena lansaikan bayaran maintenance fee tu bulan-bulan. If I were to sell the house also, saya tetap kena bayar juga management fee tu sebelum saya jual rumah tu. So saya nak lari ke mana? Itu yang saya agak kesal dengan apa yang terjadi. So okeylah, nak cut the story short, saya rasa macam itu je lah yang terjadi. Saya tak langgar siapa-siapa punya property, saya tak langgar property siapa-siapa dengan kereta. Saya cuma alihkan palang rumah saya untuk saya masuk ke rumah dengan menggunakan tangan saya sendiri. Saya tak tipu kat sini. You boleh check, management boleh, kalau nak tunjuk CCTV ke apa ke, tunjuk. Cuma ada sedikit berlaku, orang kata biasalah bila security guard is not Malay, dia orang bangsa asing, adalah sedikit
orang kata salah faham kat situ. Bila saya nak masuk, kenapa saya tak boleh masuk? Adalah sedikit orang kata salah faham kat situ. Tapi tiada siapa-siapa yang tercedera. Saya tak ada buat naya kat siapa-siapa. Saya tak ada touch ataupun pukul siapa-siapa. Tak ada. Saya cuma alihkan palang pintu rumah saya sendiri. Itu sahaja. Okay? Jadi saya rasa tu dah macam apa tu, dah penceramah dah aku hari ni. So saya rasa ini antara sifat mungkinlah salah faham di antara pemilik rumah dan juga management company. Di mana saya dah duduk situ 15 tahun. Management company saya macam ni. Saya duduk situ dah 15 tahun. Saya dah tengok bersilih ganti security company yang take over that house. Saya dah saksikan sendiri bersilih ganti management company yang manage that property. So saya rasa agak terkilan kat sini apabila hari ni saya didakwa di atas kesalahan merosakkan property saya sendiri. Okay, technically saya owner rumah tu. Common property tu adalah milik pemilik rumah tu. Boom gate tu yang saya buka tu secara teknikalnya adalah merupakan boom gate saya. Bukan saya lah, penduduk dekat situ. So takkanlah saya tergamak nak rosakkan boom gate tu sendiri, ataupun saya nak buat naya dekat tempat duduk saya sendiri kan. So itu antara benda yang saya rasa terkilan lah. Okay, saya bayar tiap-tiap bulan 600 lebih sinking fund, security fund dan sebagainya untuk maintenance of the property. Tak ada swimming pool, cuma ada library, ada playground dan juga ada security yang sangat ketat lah bagi saya. So itu je yang terjadi dan saya harap ianya dapat memberikan sedikit penjelasan kat situ. Saya tak nak menidakkan apa-apa. Saya mengaku saya khilaf buat bayaran, yes. Tapi itu tidak bermakna saya tak boleh masuk rumah saya, kan? Barang-barang saya ada dalam tu dan saya rasa saya berhak untuk masuk ke rumah saya. Kalau tak boleh pun kita boleh bincang dengan cara baik, okay? Saya juga ada beberapa kali cuba untuk berbincang dengan pihak management ataupun komiti JMB kat situ, tapi most of them mengambil sikap tak nak masuk campur. Tak apalah, biar management selesaikan. Saya rasa saya owner kat situ. Kenapa kita tak boleh selesaikan amicably? Tak payahlah sampai ke mahkamah dan sebagainya. Saya bayar je. Kalau kata saya rosakkan, berapa saya nak bayar? Boleh saya boleh bayarkan. Tapi permintaan saya tu tak diendahkan. Okay? Yang dia charge saya ni RM600 untuk boom gate tu. Boleh. Kalau kata saya nak cakap kat sini, saya tak rosakkan pun. Sebab saya bukan Iron Man. Saya bukan Incredible Hulk. Saya buka pakai tangan je. Bagi saya tak rosak. Tapi kita biarkan pihak berkuasa lakukan siasatan, tengok rosak ke tak. Tapi apa yang diklaim kepada saya 600 lebih untuk boom gate yang saya rosakkan, tak rosak pun. Lepas saya buka, saya tutup balik. Lepas tu boleh pakai balik, kan? So itu je. Saya tak nak cakap banyak. Tapi hari ini merupakan satu pengalaman lah buat saya apabila saya hadir. Banyak rakan-rakan media yang ada kat sana. Saya minta maaf sebab saya tak ada banyak nak, orang kata, dapat bekerjasama disebabkan limitation. Okay, ada pihak berkuasa, ada orang di mahkamah, ada orang-orang lain dekat situ. Jadi saya harap dengan adanya live saya hari ini sedikit sebanyak mampu untuk menjernihkan keadaan. Saya bukanlah orang kata pengkhianat negara ataupun saya khianat apa? Saya orang yang tak tahulah, saya antara manusia yang paling lembut saya rasa. Saya nak khianatkan tu mungkin khianat tu dari segi akta yang digunakan kepada saya. Jadi okey lah, saya reveal lah. Memandangkan saya tak duduk situ lagi. Saya punya rumah dulu nama dia Charlie's Damansara. Okay, it's a townhouse property. Setiap bulan kita kena bayar 600 lebih untuk untuk management dan sebagainya. So no issue because saya duduk sana dah lama. So saya rasa tak pernah ada isu sebelum ini. But saya rasa macam saya katalah, since I'm not there anymore, maybe you miss me too much.
Tapi tak apa, saya selesaikan benda ni kepada legal team saya dan diharapkan mereka mampu untuk menyelesaikan masalah ini secara baik. Okey, ada soalan tak? Langgar pakai apa? Tak langgar. Saya cuma buka menggunakan tangan saya. Faham tak? Boom gate. Boom gate tu kan dia boleh buka. Okey, selain dia boleh buka macam ni, dia boleh buka macam tu. Saya tolak situ, saya masuk. Sebab saya nak masuk ke rumah saya sendiri. Tapi saya tak dibenarkan masuk sebab katanya saya ada default management fee beberapa bulan. Saya mengaku. Okay, rupanya bila saya datang sana, saya macam cara mereka communicate selain menggunakan email, which is saya jarang, saya jarang check. Diorang juga hantar surat. So hantar surat tu macam ni saya bawa ambil kat rumah lama saya. So mereka hantar surat macam ni. So bagi saya macam sorry lah kalau 3 bulan saya tak balik ke sana. So saya pun terlupa untuk kata ambil surat dan sebagainya. So after this saya akan cuba untuk memperbaiki. Maybe akan pergi sana every once a week untuk check surat-surat saya. Tapi jangan risau, saya dah selesaikan semua hutang saya dengan JNB. Saya dah buat advance payment pun sampai hujung tahun ini. Dan saya harap tak ada lagi isu-isu macam ni. Saya harap lepas ni tuduhan di atas saya tu akan kita siasat. Dan mungkin kita tengoklah sama ada pertuduhan itu berasas ataupun tak. Dan saya harap lepas ni pihak yang kata take over kes ni, saya punya legal team, pihak berkuasa dan sebagainya akan meneliti isu ini dan dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Okey, ada soalan? Takkan management aware you dah pindah? Saya tak pindah lagi. Okey, masa saya angkat barang, saya ada tulis surat. Saya ada isi borang untuk mengangkat barang. Okay, masa kita ada lori semua. So saya ada cakap dengan dia, kita dalam proses of moving our items from this house to a new house. Tapi saya tak pernah sekali isi borang mengatakan saya berpindah. It's my house, then it's up to me to do whatever I want with the house, right? So saya dengan Syah plan nak simpan barang-barang kita kat situ. Every now and then kita akan datang situ bawa Lara untuk main dengan kawan-kawan dekat situ. So it's not something yang kita definite nak jual ataupun nak pindah. So itu antara benda yang mungkin tak transpired clearly dengan pihak management. Dan kita harapkan benda ni akan settle lah tak lama lagi. Okay? Tak payah. Okay, apa yang berlaku tadi? Ramai orang tanya juga apa yang berlaku tadi. So saya sebenarnya I was being a normal citizen lah. Saya ikut apa yang saya mengikut segala SOP yang ditetapkan di mahkamah. Dan tadi saya rasa pertuduhan tu di atas saya tu agak keterlaluan dan saya tidak mengaku bersalah tadi. Okay? So anyway, itu saja. I'm at better place now. Loving my new house. Very respectful neighbours, management pun kira okay. Dan saya harap peristiwa ini tidak terjadi lagi sekali. Alhamdulillah. CCTV. Okay, CCTV ada. CCTV semua ada. I'm not. Saya tak takut ataupun saya tak menidakkan benda tu. Saya harap pihak berkuasa lepas ni akan teliti CCTV tu, tengok betul-betul apa yang rosak, apa yang tak rosak, betul ke dengan menolak menggunakan tangan boleh rosak. Dan saya harap benda tu akan diselesaikan dengan cara yang baik. Okay, pindah kat mana? Okay, senang cakap, saya pindah daripada Selangor ke Kuala Lumpur. Rumah baru dah siap, dah. Alhamdulillah. Dah duduk sini 3 bulan dah. So far so good, Alhamdulillah. It's another gated community, tapi Alhamdulillah lah, so far touch wood. Saya harap perkara yang sama tak berulang lah. Benda macam ni senang je. Kalau tak bayar berapa bulan, bayar je lah. Ataupun bukannya tidak mau bayar, mungkin sebab kita sebagai selebriti ataupun kita orang kerja ni, dia macam kadang-kadang terlepas pandang, sibuk dan sebagainya. Jadi kita adalah saat-saat, bukan saya nak kata saya perfect,
Tapi kadang-kadang ada terlepas pandang. So saya tak melunaskan beberapa bulan sebelum saya pindah tu. So itu je lah. Okay, nak tengok house tour. House tour nantilah, kita orang tengah pening sebab banyak barang tak keluar daripada box lagi. Raya korang tengok rumah tu dia macam kita orang sorok-sorok je, sorok kotak sana, sorok kotak sini supaya korang tak nampak macam okey kan. Sebenarnya banyak banyak yang tak settle lagi. Tapi bila rumah dah settle, insya-Allah kita akan share dengan anda semua. Rumah Charlie tu saya beli pada tahun 2009. 2009 saya duduk situ. Saya to be fair to you guys, saya antara among the first owner yang duduk situ, dan saya duduk situ selama 14 tahun sampailah saya pindah. So far tak ada masalah kan. Anak saya okey je main kat luar, boleh guna playground dan sebagainya. Cuma adalah sekali-sekala tu macam lapse 2-3 bulan tiba-tiba nak pakai tu tak boleh. Okey, boleh tapi saya masuk register. Tak adalah sampai sekat tak boleh masuk. Itu dah jadi bagi saya lain. Tapi sekarang ni alhamdulillah saya rasa saya tak nak sebut pasal tu lagi. Biarkan pihak lawyer saya dan juga pihak berkuasa jalankan siasatan. Tapi saya cuma nak saya cuma nak menjernihkan keadaan. Ramai yang kata saya khianat apa kan. So khianat tu adalah merupakan akta khianat ni orang putih kata mischief ni nakal. Takkan nak cakap akta nakal kan, dia cakap akta khianat. So we're not going to touch about that. Tapi itulah yang terjadi. Okay, the best neighbour anyone can have. Ya ke? InsyaAllah. Kita orang ni jenis yang macam tak ambil pot kan. Jenis yang macam apa-apa je lah kan. Tak ada nak gaduh, tak ada nak datang rumah orang, tak ada nak macam membawang sana sini. Tapi biasalah, bila selebriti ni kadang-kadang kita tak layan orang pun orang rasa kita sombong kan. Nak buat macam mana? Itulah hakikatnya. I don't think they have the right to bar you from going into your house. Tapi itulah. Okay, saya explain dah okey ke tak ni? Okey tak saya explain ni? Pertama kali saya punya live dapat 11-12 ribu macam ni Nampak sangat Nak beli rumah. Okey, isteri saya dah kata dah. Dia kata ada siapa-siapa nak beli rumah tu tak? Good luck. Serious talk. Saya dah ada agent untuk rumah tu. Kita orang nak let go lah. Finally, lepas apa yang jadi hari ni, I don't think I want to live there anymore. I don't think I want to have anything to do with that place anymore. Saya nak let go rumah tu. Tapi saya bukan Datuk Alif tau. Saya bukan nak jual murah-murah. Saya nak let go dengan harga yang ikut market rate lah. Very nice house. Awak tahulah macam mana saya dengan Syah jaga rumah. Kita orang tu OCD. Dulu masa lah kecil-kecil, kalau dia kalau diconting dinding tu, pemadam. Padam balik. Daddy nak tengok padam balik kan. So nanti kalau ada masa nanti awak akan datang kat rumah tu, kita buat house tour untuk rumah lama tu. Kalau ada siapa-siapa yang berminat untuk beli, nanti awak akan sharekan number agent saya. Dan rasa macam apa ni kau baru je cerita masalah rumah tu, kau nak jual kat rumah tu. Tak apa, good luck lah. Mungkin kepada saya jadi macam ni, kepada anda semua mungkin dia akan jadi lebih, orang kata boleh bertolak ansur. Tapi masalah-masalah dengan JMB, masalah-masalah dengan management ni, masalah yang orang kata tak dapat kita lari lah. Sometimes kita ada bersepakat, sometimes tak kan. So kita kena bertolak ansur. Kalau ada masalah, maafkan saya cik awal, tapi you ada lapse lah 3 bulan, boleh tak you selesaikan tu? Boleh. Tapi saya dah kata dah boleh. Apa kata saya nak ambil barang dulu, ambil, nanti saya akan balik rumah, kita settle kan. Saya akan transfer macam saya selalu buat, bank transfer. Tapi tak dilayan. Kan? Apa dia? Ada soalan? Abang tak bayar berapa bulan? Abang awal tak bayar dalam, tak tahulah, dalam 3-4 bulan, beberapa bulan lah. Sebab saya excited kan, ada rumah baru. So macam terlupa pula dekat rumah lama tu. Tapi saya dah bayar dah. Saya dah bayar semua Sampai ujung tahun ke? Sampai ujung tahun. Dah buat recurring payment 700 around that lah. 600 tu untuk apa? 600 apa tu? 600 yang tadi tu untuk apa? 600 yang saya bayar tu?
Yang dia orang kata itu harga boom gate yang kononnya saya rosakkan tu, harga dia 600. Saya ada cuba juga nak selesaikan sebelum kita pergi ke mahkamah, tapi tak dapat sambutan. So saya rasa this is what they wanted and you got it, but I'm here to tell the truth so that tak ada orang salah faham. Okay? Kak Syah nak tengok Lila please. Ya, rumah sendiri pun. Bukannya aku langgar buka palang rumah kau. Rumah aku, nak masuk, nak ambil barang, nak ambil kursi, nak kasih kat mak mertua time raya hari tu. Kan? Tapi nak buat macam mana? Ada orang tak happy pula. Maybe earlier on dah rosak. Betul. Bukan nak cakap betul lah, tapi kita dah duduk situ dah berbelas-belas tahun. Rosak gate tu memang selalu dah. Bukan sebab saya pun kadang-kadang tolak dengan tangan, takkan dah rosak kan. Tapi kita biarkan pihak berkuasa. Access card ni buka tingkap pun tak boleh juga. Nak buat macam mana kan. Duit 700 bayar tiap-tiap bulan, tak tahulah pergi mana. Tapi lantak lah. I'm glad that I'm not there anymore. Dah jadi diri dia. Anda sedang menyaksikan Mellow Eyes. Dah lama tak live kan. Sekali pula dapat live sini, kau nak tahu apa lagi? Best tak ada rumah baru? Alhamdulillah. Saya tak boleh kata bersyukur lebih lagi sebab saya rasa segala penat lelah saya dengan isteri saya, ni bukan rumah saya seorang, saya share dengan isteri saya. Terima kasih sayang sebab kata bina mahligai yang indah untuk kita berdua. Management asyik bertukar, yes. Saya duduk sana, to be honest, saya pernah beberapa management company. Kadang-kadang kita buat kawan dengan management, tiba-tiba pindah. Tiba-tiba saya buat kawan dengan management, on, tiba-tiba kita tukar management baru. So, ya. Atau Pak Gad tu lagi lah, duduk macam dah macam anak saya dah. Beli KFC, beli Pizza Hut, hantar kat Gad. Tapi bukan, kita tak payahlah nak cakap benda yang kita buat. Tapi benda-benda yang kadang-kadang kita bela ular ni, dia patuk tangan kita sendiri. So, ya je lah. Jangan bela ular. Kita bela lah kucing ke, kan? Kucing pun gigit balik. Kucing pun kadang berak kat kapet kita. Mahal tak kapet tu? Mana Ijoy? Kau tanya aku. Kau tahu mana Ijoy kan? Tanya kita pula. Hai. Saya tak nak jawab lebih-lebih. Apa benda soalan-soalan yang awak tengok tu, itulah dia. So, saya tadi memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada pihak polis. Dia orang suruh saya buat ni, saya buat. Dia orang suruh saya berdiri, saya berdiri. Dia orang suruh buat, saya buat je. Saya memberikan kerjasama yang sepenuhnya dan saya harap benda tu dapatlah membantu siasatan. Dan saya harap pihak legal team saya dapat bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk menegakkan kebenaran. Saya tak mengaku bersalah sebab saya rasa bukan saya yang rosakkan gate tu. Tak mungkin tangan saya boleh rosakkan gate tu. Cuma saya rasa claim yang dibawa di atas saya tu keterlaluan. Mungkin perlu ada siasatan di atas kes ni. Rumah baru build from scratch ke? Taklah, kita beli rumah lama, kita redo. Buat house tour. Nantilah tak sesuai nak buat house tour sekarang ni. Okay? Apa lagi? Siapa nak beli rumah? Orang nak jual rumah ni. Siapa nak beli rumah saya? Saya beli rumah tu, townhouse. Saya nak jual sekarang ni. Jiran saya ada selebriti. Kalau kau nak jiran dengan selebriti, kau beli rumah aku ni. Banyak selebriti duduk situ. Tak percaya, tanyalah kawan-kawan saya. Cantik wallpaper belakang tu. Tu buku-buku saya. Tu bukan wallpaper. Saya ni ilmiah, buku. Okay. Berapa harga rumah? Tak boleh lah cerita kat sini. Kan kata riak pula. Tapi saya akan listkan nama ejen-ejen saya. Sekiranya anda berminat untuk mencabar diri anda duduk dekat kawasan tersebut, anda bolehlah beli rumah tersebut. Dia macam link story-story guys. Yelah, takkanlah nak cakap pasal tadi je. Kau Azmin, kau ajar lah. Tak baik lah kau, Min. Adik Kak Ijo dalang semua, tak tahulah. Muka dia muskil.
Apa lagi? Berhati-hati. Ya, berhati-hatilah ni. Saya cuma berhati-hati. Saya cakap pasal diri saya. Kan? Rumah nak jual tu datang dengan RM1 tak? Nah, tak tahulah. Itu kena tanyalah. Tengoklah kalau masih ada. Okay? Apa rasa kena dituduh? Saya rasa saya cuma menjalankan tugas saya. Kalau benda tak betul, kita pulanglah kepada pihak berkuasa. Tapi apa yang saya boleh buat kat sini, saya cuma menyampaikan apa yang tak sampai. Mungkin tak clear kan. So itulah tugas saya. Tangan Lara dah baik. Tangan Lara dah baik dah, Alhamdulillah. Okay, itu je So, awak rasa tak payah panjang-panjang lah. Kan cerita ni jadi lain pula. Sebab saya ni, mulut saya tak ada insurans. Kadang-kadang dia terlepas buat benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua followers, semua saya punya peminat-peminat, rakan-rakan media. Rakan media tak ada pula lagi kat sini. Saya buat PC ni. Rakan-rakan media yang sentiasa menyokong dan doakan yang terbaik. Okay, Jana Nik ada? Jana Nik? Biasalah Jana. Okay, doakan yang terbaik untuk kita. Dan semoga isu ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Alright? Tengok Lila. Lila nantilah kita buat live yang lain kan? Okay? Ada makan-makan tak dapat PC? Pergi dapur makan. Okay? Pergi dapur sendiri makan. Okay? Okay lah, lepas ni kita tak boleh. Okay, satu lagi saya nak cakap, bila kita berada di dalam situasi macam ni, kita tak mungkin kita rasa kita sensitif kan, kita tak banyak benda-benda yang macam kalau tak sepatutnya kita sebut, tak sepatutnya kita cakap, kita jangan cakap. Banyak benda-benda yang macam boleh menyinggung, kalau kita rasa boleh menyinggung perasaan orang, sebab kita ni tak tahu ujung pangkal, tiba-tiba kita sebut benda-benda yang macam boleh menyinggung perasaan orang kan. So kita kurang-kurangkan. Hari baik, bulan baik ni saya mohon maaf kepada semua, dan saya maafkan kesalahan semua orang, dan semoga kita sentiasa di bawah lindungan Allah SWT. Okay, so guys, thank you so much for watching. Itu saja, dan saya harapkan ini dapat sedikit sebanyak memberikan penjelasan kepada semua tentang apa yang berlaku hari ini. Doakan yang terbaik untuk saya, untuk Syah, untuk Lara, untuk Lila, dan semoga kita dapat ambil pengajaran daripada kes ni. Management fee jangan lupa bayar. Walaupun kita dah ada rumah baru, kita jangan abaikan rumah lama kita. Alright, anyway, siapa nak beli rumah tu masih lagi untuk jualan, Roger. Okay, nanti saya akan sharekan number ejen saya dekat ada orang kan komen ataupun stories. Okay, thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa lagi. Okay, bye, thank you so much, jumpa lagi.